Kita jawi muka surat 41 rasanya lah. Betul je. Muka surat 41. 42 bab yang kelima. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita lagi, dapat kita hidup dalam bulan Rejab ini, masya-Allah. Kalau ikut masa terlalu cepat nampaknya, lalu kepada kita masa tak lama, dalam sebulan lebih kita nak melalui bulan Ramadan. Jadi apabila kita fikirkan masa ni, apabila ia terlalu cepat, tetapi apa yang kita buat, apakah ia juga bersamaan cepat dengan masa yang berlaku, yang lalu di dalam kehidupan kita. Seumpama orang yang melihat sekatul emas di tepi jalan, jika mana dia tidak cepat untuk mengambil emas tersebut, maka orang lain akan mengambil habuan-habuan itu. Jadi begitu jugalah tentang masa yang berjalan. Maka masa yang berjalan ini terlalu cepat, jika mana manusia tidak cepat untuk merebut peluang masa yang ada dengan melaksanakan kebaikan, nescaya manusia akan kita dalam keadaan yang khasir, dalam keadaan kerugian selama-lama, sebab masa ni tak boleh patah balik. Masa itu dia tak boleh berpatah balik, kerana dia akan terus takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bulan ni kita sambung kitab kita Penawar Bagi Hati bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa dipelihara akan dia daripada kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Maknanya, kenapa kikir ataupun kedekut bakhil ini menyebabkan kebinasaan? Sebab seseorang itu boleh menghalang daripada melaksanakan perintah Allah. Tak pula zaman kita ni zaman akhir yang Nabi sebut, sampai peringkat Nabi kata besok umat ini dia akan menjadikan zakat itu sebagai hutang. Masuk kata zakat sebagai hutang, orang jadi takut nak keluar zakat. Sebab bila hati ni dah mula cinta dengan harta ni tadi, dia rasa seolah-olah kalau aku bagi aku rugi, berkurangan. Walhan Allah dah janji dekat kita, bahawasanya apabila kita berniaga berurusan dengan Allah, tidak ada satu kerugian pun apabila seseorang yang berurusan dengan Allah. Tetapi sebab bila mana hati tu mula dia dah rasa sayang sangat. Walhal kalau kita fikir-fikir baliklah, kalau kita fikir balik, benda yang kita sayang ni kita akan tinggal dan kita akan menyesal sebab kita tak pakai. Sebab itu benda yang kita bawa balik adalah benda yang kita pakai. Sebab itu sampaikan tentang harta ni banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah pun sebut dalam Al-Quran dalam suratul Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah amay yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh anak-anak kamu, harta kamu daripada ingat akan Allah. Makna daripada kita ni tak mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita nak bersyukur dengan Allah, salah satu ni dengan jalan harta yang ada pada kita, dan tidak ada kerugian. Tubuh ini satu aset. Tubuh kita ni satu aset, untuk kita berbuat ibadat. Maksudnya, kadang orang berfikir, aku buat ibadat ni, adakah dengan ibadat ni aku boleh masuk syurga? Kita jangan nampak syurga dulu tuan-tuan. Kita nampak syukur dulu. Kita jangan nampak syurga dulu. Kita biar melihat kepada akan ta'rif syukur itu sendiri. Sebab apa yang Allah bagi dekat kita ni terlalu banyak untuk kita balas akan nikmat yang Allah bagi. Banyak sangat. Nikmat sehat, hidup, selamat, dan sebagainya. Kalau kita lihat tempat kita ni, rahmat terlalu banyak tuan-tuan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau kita tengoklah, Masya Allah, negara lain kena virus dengan kematian yang meningkat setiap hari. Kita Alhamdulillah, Allah pelihara kita. Kenapa benda ni? Ini yang perlu kita nampak. Kenapa? Kalau ikut seluruh dunia, meningkat satu dan sebagainya. Tapi kita ni Allah masih jaga. Kenapa? Yang ni lah. Rahmah birrahmah. Sebab itu apabila kita meletakkan semua perkara anugerah daripada Allah, lalu kita bersyukur. Jangan kita tengok syurga dulu. Kalau tengok syurga ni jauh sangat. Kalau nak kita letakkan diri kita ahli syurga ni, jauh sangat. Jauh sangat. Letak syukur dulu. Aku nak syukur dengan Allah. Aku nak berterima kasih dengan Allah. Alhamdulillah. Aku masih lagi boleh semayang, datang surau. Ada kawan-kawan lain yang Allah tak bagi datang surau. Allah dah tahan dengan sakit dan sebagainya. Asbab nak tahan ni macam-macam asbab. Jadi sebab itu kalau kita lihat, saya malam ni nak bawa dua makhluk Allah. Satu, tentang bila kita cerita tentang kehendak Allah. Tentang kalau lihat seorang hamba Allah yang hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudara Nabi Abu Talib. Daripada kecil dengan Nabi, remaja dengan Nabi, yang ajar ilmu-ilmu perniagaan, ilmu peperangan, iaitu bapa saudara Nabi. Berkahwin, berkahwinkan Nabi, sampai Nabi dewasa, sampai Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Sampailah Nabi 10 tahun menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat menjadi Rasul. Bapa saudara Nabi ni tuan-tuan, dekat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, tapi Allah tak hendak dia bersama-sama Nabi. Sampaikan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika Abu Talib ini sakaratul maut. Nabi cakap dengan Abu Talib, wahai bapa saudaraku. Nabi sayang sangat dengan bapa saudara dia. Wahai bapa saudaraku, kau mengakulah, kau ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bapa saudara Nabi berpaling. Tentang. Jadi nak mengatakan, walaupun kita ada bersama dengan orang baik, belum tentu kita dapat kebaikan. Sampai Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kau tidak ada hidayah. Kau tak boleh bagi hidayah dengan orang yang kau sayang. Sebab yang ada hidayah ni, kata Allah, yang menghendaki memberi hidayah ni aku, kata Allah. Sebab itu cerita ni, walaupun kita ada kawan yang baik, berada di samping orang baik, belum tentu kita dapat baik. Walaupun kita berada di tempat yang baik, belum tentu kita boleh dapat kebaikan. Walaupun kita tahu benda yang baik,
belum tentu kita boleh berbuat baik jika tidak dikehendaki oleh Allah. Itu satu cerita. Cerita kedua, seorang makhluk Allah yang masyhur, semua orang kenal. Siapa dia, tuan-tuan? Iblis. Iblis ni, tuan-tuan, dia bukan terus-terus duduk atas, tak. Asalnya daripada bumi. Sebab makhluk yang terawal sekali berada di bumi adalah di kalangan jin. Sebab itu iblis ini dia dijadikan daripada api, dia unsur jin. Punya hebatnya iblis ni, tuan-tuan, iblis ni punya hebat, dia punya hebat sujud, hebat ibadat, hebat dia, Allah angkat dia. Daripada bumi Allah angkat dia. Bersama-sama dengan kalangan malaikat. Nampak? Hebat dia. Sebab malaikat daripada nur. Iblis ini daripada api. Allah jadikan iblis ni daripada api. Dia unsur-unsur jin. Hebat dia, ibadatnya hebat, itunya hebat, semua hebat. Lalu Allah angkat dia berada di kalangan malaikat. Nampak? Daripada bumi naik boleh sampai ke jannah Allah. Hebat dia. Tapi satu je, apabila Allah jadikan Nabi Adam AS, semua malaikat sujud, dia berdiri. Allah bertanya kepada Azazil, kenapa engkau berdiri? Malaikat semua sujud. Dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Nampak? Baik, tuan-tuan. Ada tak dalam hati kita kadang-kadang kita cakap macam tu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Iblis yang daripada bumi diangkat, diangkat duduk dengan malaikat, cuma dia cakap ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Lalu Allah laknat dia, Allah jatuhkan dia, Allah keluarkan dia daripada tempat orang baik, duduk di bumi balik dan tak boleh masuk syurga Allah, maka dia masuk ke dalam neraka Allah, khalidina fiha abada. Yang ni sebenarnya, tuan-tuan, yang ni sebenarnya. Sebab apabila seseorang itu dia sentiasa menyedari diri dia. Kita ingat masa kita muda dulu kita handal. Betul tak, tuan-tuan? Bujur lalu melentang patah. Tak? Kan? Atang kambing, kambing lari. Tak? Bila kita dah berumur ni, datang kambing, kita lari. Kenapa kita lari? Kita kata kalau aku makan ni, Ustaz, saya makan ni Ustaz, lebih saja selayang. Hospital selayang. Nampak tak? Rupanya kita tak handal rupanya. Tak handal rupanya. Zaman muda dulu, sebab kita rasa kita muda, kita tak sedar. Dan kita terlupa. Hakikat diri kita ni sebenarnya memang lemah. Kita memang minta berhajat dengan Allah. Sebab itu apabila seseorang yang kaya, dia kaya-kaya, dia rasa dia handal. Bila masa dia rasa dia tak handal, tuan-tuan, ketika dia jatuh miskin. Ketika tu dia rasa sebenarnya aku ni kosong. Begitu juga dengan orang yang mempunyai pangkat yang besar. Masa dia ada pangkat besar, dia rasa dia handal. Nampak tak? Dia lalu orang tak tegur dia, marah, tuan-tuan. Macam sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita masa kerja dulu. Masa kerja dulu kan, saya pergilah satu pejabat, tuan-tuan, jumpalah, pergi turun, ada satu hamba Allah. Saya tanya, siapa tu? Cik, kata dulu bekas pengarah. Tapi biasalah Ustaz, dulu masa kerja orang tegur lah, sekarang dah tak kerja dah. Orang buat tak reti lah Ustaz, batuk 3 kali pun tak reti lah. Jadi begitulah hakikatnya. Ketika kita ada pangkat, tuan-tuan, kita rasa kita handal. Tetapi lepas pangkat tu tak ada,
Ketika itu baru kita tahu aku ni lemah sebenarnya. Maka sebenarnya itulah hakikat diri kita. Itulah yang dirasakan oleh iblis bila dia rasa ibadat dia banyak, dia kawan dengan malaikat, dia rasa dia dah baik sangat. Langsung terkeluar perkataan sombong dia, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Rupanya dia terlupa yang dia tetap makhluk Allah. Jadi apa yang Allah beri kepada kita ni semuanya adalah sebagai ujian daripada Allah. Kau masih ingat aku atau tidak? Kau masih boleh tak engkau anggap diri engkau ni hamba aku atau tidak? Ataupun dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau, kau dah mula sombong dengan sekalian makhluk aku dan kau sombong dengan aku. Baik. Dan firman-Nya, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnia-Nya. Jadi apa yang Allah bagi kat kita, kurnia Allah. Bukan, sebenarnya hakikatnya bukan titik peluh kita. Ada orang yang usaha kuat tapi tak dapat juga, Allah tak bagi. Jadi ini kurnia Allah. Allah berikan kepada kita. Sebab itu rezeki ni tuan-tuan, bukan rezeki harta je. Sihat ni rezeki, selamat ni rezeki. Ni semua rezeki daripada Allah. Maka sebab itu sampai Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ni kita dapat bulan Rejab ni rezeki tuan-tuan. Dapat puasa Rejab rezeki. Tak semua orang boleh puasa Rejab. Dapat bulan Syaban rezeki, dapat bulan Ramadan rezeki. Tak semua orang boleh Allah letak di dalam bulan Ramadan. Ada kawan-kawan kita dah bulan Rejab ni Allah panggil. Tapi tuan-tuan perasan tak? Saya sejak kebelakangan ni orang meninggal dalam tidur ni ramai sangat. Orang meninggal dalam tidur ni ramai sangat. Terlalu ramai pula saya dengar cerita orang meninggal dalam tidur. Betul tuan-tuan, kita takut tidur kita adalah tidur yang terakhir. Lagi satu sekarang ni serangan jantung. Cukup banyak meninggal jantung. Jadi bila nak sebut, sebenarnya bukan cerita pasal mati. Tak hendak pun mati, hendak pun mati. Oh, saya tak nak mati, mati juga. Saya hendak sangat mati juga. Masalah dia macam mana kita menghadapi akan kematian itu. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sarankan kita apa dia? Itu masalah, kalau sebut masalah kematian, ulama disebut orang yang nak menuju ke jalan husnul khatimah. Orang yang nak menuju khatimah, apa kata ulama? Antaranya yang disebut oleh ulama, satu, baikkan cara kehidupan. Sebab macam mana dia hidup, begitu keadaan kematian dia. Ini kalau mengikut apa yang disebut oleh ulama. Kalau hidup dia dengan Quran, mati dia dengan Quran. Kalau hidup dia dengan maksiat, matinya dengan maksiat. Kalau hidupnya nak kata orang aja, matinya dalam keadaan kata orang. Kalau hidupnya dalam keadaan hasad, mati juga dalam keadaan hasad. Itu kata ulama, macam mana kehidupan dia dalam dunia, begitulah keadaan kematian dia. Itu satu. Kedua, orang yang nak dapat husnul khatimah ini kata ulama, iaitu buang sifat kecintaan kepada keduniaan. Bukan tak boleh dunia, boleh, tapi buang, jangan sayang sangat. Jangan sayang sangat tuan-tuan. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, kesakitan mati itu sebanyak mana sayangnya kita dengan dunia ni. Sakitnya mati ni.
lagi kuat sayang kita, kuat kasih kita, lagilah sakitnya kematian itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga iaitu carilah keadaan, mintalah keadaan kematian yang baik. Apa keadaan kematian yang baik? Satu, kata Nabi, mati malam Jumaat. Minta dengan Allah. Siang atau malam dia, kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kita meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Mintalah tuan-tuan. Sebab itu aja chances kita. Chances kita bila dapat husnul khatimah kat sana senang sangat. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mati dalam hal kita mengekalkan membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kadang orang tanya saya, Ustaz, minta maaf. Ada orang jumpa saya. Ustaz, saya dah umur kat 70 Ustaz, tapi saya tak lancar baca Quran. Macam mana Ustaz? Tapi saya dengar Ustaz cakap orang yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, besok dia selamat daripada fitnah kubur. Allah ni tak zalim. Tak zalim. Nabi cakap apa? Orang yang dengar orang baca Quran sama macam mana orang yang membaca Quran. Orang yang mendengar orang yang membaca Al-Quran sama macam orang yang membaca Quran. Kita dah tak boleh nak baca Quran. Apa salah tuan-tuan? Kita buka CD ke, sekarang dah ada telefon yang ada perisian Quran. Buka surah Al-Mulk. Sebelum nak tidur dengar surah Al-Mulk. Dengar surah Al-Mulk. Dengar, mudah-mudahan kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku tak lancar baca Quran, tapi aku boleh dengar akan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang aku buat, aku dengar ni tadi, orang membaca surah Al-Mulk menjadi syafaat aku ketika aku di alam barzakh. Ini sekurang-kurang. Tapi kalau baca pun tak boleh, dengar pun tak boleh, itu memang macam tak anda. Macam kita betul-betul power tuan-tuan. Dah lah baca pun tak anda, dengar pun tak anda. Ini seolah-olah kita telah menolak rahmat Allah. Ini yang kita takut. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal keadaan orang yang ketika sakaratul maut ia membaca suratul Ikhlas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, kadang kita berfikir macam mana benda-benda ni susah. Betul Nabi tak bagi kita tinggal al-hauqalah. Hauqalah ni apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi suruh banyakkan hauqalah itu. Kita lemah. Kita nak benda tu, tapi benda tu besar pada sisi Allah. Lalu mudah-mudahan dengan hauqalah yang kita amalkan, Allah kurniakan kepada kita perkara tersebut. Kita mengaku dengan Allah, aku tak ada daya dan upaya ya Allah, tapi aku nak husnul khatimah. Aku tak ada daya upaya ya Allah nak buat baik, nak tinggal benda jahat. Sebab yang ada kekuatan hanya Engkau ya Arhamar Rahimin. Jadi kita ulang semasa hidup kita sampailah saat kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan. Kita kalau ikut amalan kita tuan-tuan, nak dibandingkan dengan amalan sahabat, salafus salih, tabi'in, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Semayang sunat tak boleh lawan. Baca Quran tak boleh lawan. Semua tak boleh lawan. Kalau nak lawan tak boleh lawan, tuan-tuan. Kita kata Allah, ada orang kaya Ustaz, sedekah dia banyak, pun tak boleh lawan amalan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf setiap malam dia pergi kepada peniaga-peniaga Madinah, tanya, ada tak orang hutang dengan kamu? Ada tak orang hutang dengan kamu? Setiap malam dia selesaikan semua hutang orang-orang Madinah.
Besok orang nak bayar, kata dah bayar, ada orang bayar. Nampak tuan-tuan? Kita tak jumpa lagi orang yang boleh selesaikan hutang kita. Tak? Orang hutang dengan kita, kita siap sembahyang hajat lagi. Tak reda dunia akhirat. Walhal antara orang yang mendapat rahmat Allah, iaitu orang yang meringankan si piutang. Ni dia. Orang hutang itu, lalu kita meringankan orang yang berhutang. Orang ni besok dalam rahmat Allah. Orang ni besok dalam rahmat Allah. Tuan-tuan, seseorang ini dapat masuk dalam jannah Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Alah tuan-tuan, duit bukan bawa mati pun. Kita ada orang hutang kita, Masya Allah. Tiba-tiba kita kata, Ya Allah, kalau dia tak mampu, aku halalkan ya Arhamar Rahim. Tapi kalau dia mampu nak bayar hutang aku terima ya Allah. Tapi kalau dia tak mampu, sampailah aku bertemu dengan kau, dia tak boleh nak bayar, maka aku jadikan ia sebagai sedekah aku kepada dia ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Lalu orang kata, Ustaz, rugilah. Sebab orang yang berhutang besok dekat sana, kita akan tuntut dia. Kita akan ambil amalan dia. Tuan-tuan, baik. Kita tunggu nombor giliran nak dapat ke kaunter. Azab dah tuan-tuan. Azab. Kita dah nak masuk syurga ni, dah nampak dah bidadari lawa. Bidadari ni senyum aja nur tuan-tuan. Senyum tu dah cahaya dah. Kita dah nampak dah ni bidadari kat syurga, dah nak masuk. Tiba-tiba malaikat panggil, wahai fulan bin fulan, ada orang yang menuntut maaf kepada engkau sebab dia berhutang dengan engkau. Tuan-tuan, lama lagi masa kita kat padang mahsyar. Dia minta ampun, minta maaf. Tuan-tuan, Masya Allah, nak selesaikan dengan amal saleh, dan kawan ni dah amal saleh dah tak ada. Sebab dia pun banyak hutang dengan orang lain. Jadi kita pun sangkut lama, Masya Allah. Betul kata ulama, niatkan macam tu mudah urusan kita di akhirat. Kita nak cepat ya tuan-tuan. Kita nak cepat. Nak cepat masuk ke jannah Allah, maka bila dijadikan satu sedekah. Tapi jangan cakap dengan orang yang hutang kita tu memang tak bayar. Jangan cakap dengan dia. Maknanya kita niatkan dalam hati, jika dia mampu, ya Allah, aku terima dia bayar hutangku. Tetapi jika mana ia tidak mampu, maka aku jadikan ia sebagai amal sedekahku kepada saudara Islamku sendiri. Baik. Allah. Betul Imam Ghazali, dia suruh kita baca dalam setiap minggu kan. La haula wala quwata illa billahil azim. Sehari, dalam hari Rabu tak silap saya, 1000. Baca 1000 kan, seminggu sekali. Alhamdulillah. Baik. Bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Maka orang yang kedekut ni, dia ingat harta yang ada pada dia satu kebaikan. Makin lagi kedekut makin bertambah, makin kedekut makin tambah. Rupanya satu kejahatan atas dia. Satu kejahatan atas dia. Yang ni nama dia istidraj tuan-tuan. Istidraj ni apa? Makin dia dapat nikmat, makin dia jauh dengan Allah. Nak pula zaman kita ni. Zaman kita ni kita tak heran tuan-tuan orang kaya. Sekarang budak-budak kaya. Sekarang budak-budak ada millionaire. Malaysia. Remaja millionaire. Belasan tahun millionaire. Umur pemuda millionaire. Sekarang tuan-tuan. Di Malaysia ni. Di Malaysia. Budak umur 8 tahun, 10 tahun millionaire. Di Malaysia. Kanak-kanak yang jutawan, Malaysia. Ni. Jadi kita tak heran.
Kalau orang kaya ni kita tak heran tuan-tuan. Tapi kita heran kalau orang yang pemurah. Ini heran. Orang yang pemurah ni heran. Nak lagi herannya apabila seseorang yang pemurah itu dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bila mana orang tahu? Bila dia dah mati. Rupanya dia ni lah, Tuan Haji ni lah, Tuan Haji ni lah. Ini yang disebut-sebut. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu kita mati husnul khatimah, kata Nabi SAW, selepas kematian kita, orang cerita kebaikan kita. Haji ni dulu macam ni, bagus, dia ni bagus. Kalau lepas kita mati, orang cerita pasal kita, Haji ni dulu Allah, pokok pelam depan rumah tu pun bergaduh, dia kata. Sudah. Habis. Itu bukan husnul khatimah, itu su'ul khatimah. Saya tuan-tuan, saya pernah jumpa satu taman parking bergaduh sampai berparang tuan-tuan. Parking kereta berparang. Jadi kalau tuan-tuan, Masya Allah, ni kan hidup dalam dunia semua orang nak tinggal. Mana kita ada bawa satu pun. Saya 2 minggu lepas mak mentua saya meninggal tuan-tuan. Seminggu saya tak kuliah. Saya baru keluar kuliah dalam minggu ni. Dalam minggu ni saya keluar. Minggu yang lagi satu saya tak keluar. Seminggu saya tak keluar. Saya batal semua ke kuliah saya bila mak mentua saya meninggal dunia. Saya buat tahlil. Saya mampu buat tahlil seminggu je kat rumah. Yang tu ialah mampu. Itu pun kadang-kadang, itu pun orang kata tanya pula, Ustaz, takkan mak meninggal tak keluar kuliah, dia kata. Dia kata saya mampu untuk buat tahlil untuk arwah mak saya selama seminggu je. Itu yang saya mampu. Lepas tu saya nak keluar mengajar, saya kata. Kalau arwah ayah saya dulu, saya berhenti mengajar 40 hari. Arwah ayah saya. Baik. Kita ni tuan-tuan, kalau kita dapat mati husnul khatimah, Allah, cukuplah. Senanglah. Sebab kita tak tahu banyak lama mana kita ada di alam barzakh. Sebab sekarang ni dengan dunia tuan-tuan, orang banyak bergaduh. Dengan duit orang banyak masuk neraka Allah. Dengan duit orang bergaduh tuan-tuan. Dengan harta orang bergaduh. Itu yang kadang-kadang hati ni bila mula jadi tak baik. Jadi tak baik. Allahu. Itu yang kita takut sangat sekarang ni. Kemudian apa lagi? Bahkan artinya jangan menyangka mereka itu akan bahawasnya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu. Kedekut ini satu kejahatan. Kedekut tu satu kejahatan. Kejari saya. Kadang Allah uji dia, tiba-tiba datang minta sedekah dalam ramai-ramai, kita pula dia datang. Tak? Ramai orang tu, kita pula dia datang. Apa saya tak pergi kat orang lain? Tak? Kita pun dia datangkan kita pun lari tempat lain. Dan dia tak minta banyak pun. Dia minta RM5 dalam harta kita yang ada RM50,000. Kita dalam bank ada RM50,000. Dia minta kat kita RM5. Kita lari tuan-tuan. Kalau memang duit kita ada RM5, dia minta RM5, yang tu kita pun ini iman tak kuat ni. Inilah last duit RM5, orang pun minta RM5. Walhal orang ni minta RM5 daripada RM50,000 duit yang kita ada. Kita boleh lari tuan-tuan. Kan banyak pun, tak kurang pun, tak kurang banyak, tak jajas pun. Perasaan yang terlalu sayang. Walhal bila orang dah mula kapan kita, orang dah mula tutup hidung kita dengan kapas, telinga kita dengan kapas, semua dah tak boleh dah. Mata kita dengan kapas, semua dah. Ini isyarat. Hidung dah tak boleh pakai. Isyarat orang tutup dengan kapas.
Supaya kita boleh berfikir. Masa kau hidup, hidung kau orang tak tutup. Sebab masih boleh bernafas. Sekarang, kau dah tak boleh pakai hidung, tutup. Kau dah tak boleh pakai telinga, tutup. Kau tak boleh pakai mata dah, tutup. Kau tak boleh pakai tutup, semua tutup. Atas dubur kita pun orang tutup. Nampak? Tak boleh pakai. Masa kita boleh pakai ni, guna pakai dengan baik. Pakai mengikut kehendak Allah, maka kurangkan segala kemaksiatan, kejahatan, sama ada dengan zahir ataupun batin. Itu yang saya pernah cakap. Kalau kita gaut, orang kesian tuan-tuan. Kita jalan, dengkot-dengkot datang surau. Orang kata, kenapa je? Allah, makan sotong semalam. Terlupa je kau. Dalam ni tu ada sotong, seronok sangat cucu balik. Kata-kata, makan gaut lah Allah. Dengkot-dengkot lah. Orang kesian dengan kita. Orang pun cadang dengan kita. Haji pergi klinik ni, bagus je cakap. Tuan-tuan, kalau dalam hati ada hasad dengki, siapa kesian kat kita? Dalam kita hasad, dengki, kedekut, bergaduh, siapa kesian kat kita? Siapa cadangkan ubat dekat kita? Tak ada. Orang biar kita sampai mati macam tu. Tak ada siapa nak tolong kita bila batin kita ni sakit. Tapi bila zahir kita sakit, orang tolong kita. Orang cadangkan klinik, orang cadangkan ubat. Tetapi bila batin kita sakit, orang tak cadangkan, orang tak boleh nak tolong. Kita kena sedar diri kita bahawa kalau aku buat perkara ini, aku dalam keadaan kemurkaan Allah. Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Sebab orang tak boleh tolong. Kalau orang boleh tolong, tak apa. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu, selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Besok, harta-harta yang kita kikirkan, yang kita sayang sangat, Allah jadikan kalung, lalu menjadi kalung di dalam kalung daripada api neraka Allah. Hantar dibelenggu tubuh kita dengan harta-harta yang kita sayangkan. Allahu. Itu ada satu tempat kemarin. Saya cari duit untuk satu pelajar saya yang nak pergi mengaji tu. Sebab keluarga dia memang dah macam putus asa lah. Dia sampai peringkat anak saya tak payah pergilah sebab saya memang tak mampu langsung. Jadi saya pun cakap dengan anak jangan risau, saya akan usahakan kamu pergi mengaji sampai 7 tahun. Ada satu tempat tu saya teringat, saya cakap dekat surau tu. Saya kata, pernah tak dengar seorang pelacur memberi minum seekor anjing dapat rahmat Allah? Kalau kita bantu seekor anjing dapat rahmat, takkanlah kita membantu seorang manusia tak dapat rahmat. Saya terkenang pula ayat itu tuan-tuan, langsung saya cakap. Kalaulah seekor anjing menjadi asbab kita dapat rahmat masuk syurga, apatah lagi seorang manusia. Nanti yang kalau 7 tahun dia mengaji, lepas mengaji ni dia mengajar, Allah, kita pula dah mati. Ini je yang kita tak tahu. Itulah masya-Allah. Sebab peluang itu kadang-kadang macam peluang kita nak bayar bil api, bil air kan. Kalau semua orang berebut, Allah. Macam surau kita ni dah tak payah pakai duit surau dah. Tak? Orang ni bayar bulan ni, orang ni bayar bulan ni, orang ni bayar bulan ni. Sebulan orang semayang, dia dapat.
Amalan orang ni menjadi jariah. Betul saya katakan, sekarang peluang untuk berbuat baik terlalu banyak. Tapi masa dah makin sikit, masa makin sikit, masa makin pecik, masa makin singkat, Allah nak hancurkan kita. Baik. Kemudian dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasuha fa innama halaka man kana qablakum bisuhi." Jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, dan akan kikir daripada kamu. Larilah daripada kedekut, perasaan kedekut. Lagi pula kita dengan isteri dan anak-anak contohnya. Ya, seorang ayah, ya, bila diberikan kepada anak dan isteri dia, sampai Nabi kata apa? Satu sedekah itu, satu nafkah itu naik sampai 700 kali kan? Oh, hebat dengan keluarga. Hebat. Lepas itu bila dalam keadaan kasih sayang. Allahu. Inilah hebatnya orang Islam. Kita tuan-tuan untung dapat duduk sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan sampai beratus-ratus. Umat dulu buat satu, kau dapat satu je. Kita ni, itulah katakan, kita dapat duduk jadi umat Nabi Muhammad ni, terima kasih sangat. Terima kasih sangat. 1 sampai 700. Pernah saya cakap dengan tuan-tuan. Sembahyang ba'diyah Isyak 4 rakaat. Nak buat 4 rakaat 1 salam ke? Nak buat 4 rakaat 2 salam ke? Tak ada masalah. Nak cerita pasal rahmat Allah. Dengan buat 4 rakaat, lalu kita dapat ibadat sampai 83 tahun. Nabi kata orang yang sembahyang sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat menyamai dengan dia salat pada malam Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad yang dapat. Sebab itu kita terima kasih sangat. Ya Allah, terima kasih kerana kau hidupkan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat buat tiap-tiap malam tuan-tuan, Allah, 83 tahun, malam esok 83 tahun. Kalau setahun tuan-tuan, kalau 10 tahun kita dah buat, Allah, kayanya kita. Sebab kat sana tak pakai duit. Kat sana tak pakai duit. Kat sana kita pakai rahmat Allah. Token dia rahmat Allah. Kat sini boleh pakai duit, kat sana tak. Orang pergi umrah, hotel nak dekat, dia ada duit banyak, dia boleh hotel lagi dekat. Kalau duit dia sikit, hotel dia jauh. Sana tak. Siapa yang dapat rahmatnya lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Itu yang kita nak berterima kasih dengan Allah. Alhamdulillah. Sikit lagi saya nak berhenti dah. Kerana hanya senya binasa amat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Nabi kata orang dahulu pun binasa dengan sebab kikir. Orang dulu Allah binasakan dengan sebab kedekut juga. Sebab itu dunia ni kata Nabi ibaratkan kalaulah diberikan satu lembah daripada emas, nescaya dia akan meminta satu lembah yang lain. Tapi itulah dalam kuliah-kuliah saya selalu cakap sejak akhir-akhir. Kenapa ya? Ini dia selalu rasa tak cukup. Aku tak cukup duit lah. Kalau aku bagi ni aku tak cukup lah kan. Kenapa perasaan tu tuan-tuan, bila dia rasa tak cukup, dia akan cari jalan macam mana nak cari harta, macam mana nak cari duit. Kenapa perasaan itu kita tak boleh ubah kepada akhirat? Aku tak cukup lah amal soleh aku. Macam mana aku nak tambah amal soleh aku? Sebab kita akan rasa apa? Kalau dalam kehidupan ini kita rasa harta kita tak cukup,
nanti kalau tak cukup aku susah. Kenapa kita tak boleh twistkan benda tu kepada kehidupan yang hakiki? Amal aku tak cukup lah, Quran aku tak cukup lah, zikir aku tak cukup lah. Kalau tak cukup nanti aku susah. Susah kat mana? Susah dekat alam barzah, susah kat padang mahsyar, susah dekat akhirat. Kalaulah kita boleh twistkan benda itu, perasaan yang ada pada kita, daripada perasaan yang menjurus kepada keduniaan, lalu kita twist menjadi perasaan yang menjurus kepada akhirat, alangkah beruntungnya kita, alangkah berbahagianya kita, kehidupan kita pada masa yang akan datang. Tuan-tuan, setakat ini saja saya dengan tuan-tuan. Dalam bulan insya-Allah ada ketentuan Allah, ada rezeki, kita jumpa bulan depan, sebelum daripada Ramadan. Sekejap aja. Bulan 4, bulan depan bulan 4, ujung bulan 4 kita puasa kan. Allah, sekejap. Pejam celik kita nak puasa dah. Allah. Jadi setakat ni tuan-tuan tolong doakan kami, dan saya juga doakan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Allah bagi kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kesihatan itu kita dapat buat baik dengan Allah, sebagai tanda kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai, lalu Allah ingatkan kita, Allah berikan kita hidayah. Jika kita masih dalam keadaan yang tidak baik, lalu Allah jadikan kita hamba yang baik, hamba yang rendah diri, hamba yang makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, barakahkan kami dalam bulan Rajab ini ya Allah. Barakahkan kami juga dalam bulan Sya'ban nanti ya Allah. Dan sampaikan umur kami, panjangkan umur kami sehingga bulan Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau panjangkan umur kami di dalam keredaan-Mu, sihatkan tubuh badan kami dalam kasih sayang-Mu, mudahkan segala urusan kami untuk berbuat ibadat dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami, anak kami, isteri kami sentiasa dalam hidayah dan taufik-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan setiap anugerah Engkau atas kami, kurnia Engkau atas kami dapat menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Engkau ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.